Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. COVID-19 akan menguji azam kita. Pemerintah akan melindungi anda, terutamanya yang lemah. Setiap rumah yang berakyat Singapura akan menerima $100 kredit perbekalan kesepakatan. Jumlah ini ialah tambahan kepada ribat perbekalan GST yang akan diterima dalam bulan Julai. Tambahan $300 atau $600 untuk rakyat Singapura yang layak menerima pakej bantuan keluarga dalam bulan Jun. Ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil dan warga emas juga akan menerima lebih banyak bantuan. Pemerintah akan membantu semua rakyat Singapura mendapat kemudahan teknologi digital. Pelajar sekolah menengah akan memiliki peranti pembelajaran digital. Warga emas berpendapatan rendah akan menerima bantuan untuk membeli peranti digital dan dibimbing untuk mahir digital. Tiada sesiapa yang akan ketinggalan. Moving forward, melangkah ke hadapan dengan kecekalan, kita akan bersepakat kekal berdaya tahan dalam mengharungi cabaran dan sentiasa bersatu padu. Solidarity with one another. Mengapa jus berkah durian Belanda minuman terbaik untuk kesihatan anda? Biar pengguna jus berkah sendiri memberitahu anda sebabnya. Lebih bertenaga. Tahap kolesterol saya menurun. Tak memberi masalah kepada pesakit kecil manis. Ribuan pengguna mengamalkan minuman ini setiap hari. Mereka mengakui keberkesanan dan keselamatannya. Dalaman yang seimbang dan sihat bermula dengan jus berkah durian Belanda. Dengan pelonggaran langkah pemutus rantaian jangkitan, masjid-masjid serata Singapura akan dibuka secara bertahap-tahap. Betul tu. Pasti ramai yang teruja untuk kembali ke masjid bagi menunaikan ibadah mereka, kan? Tapi kita harus mengikuti panduan keselamatan. Dalam tempoh ini, masih lagi terdapat risiko gelombang kedua jangkitan virus. Buat masa ini, warga emas tidak digalakkan ke masjid kerana risiko jangkitan COVID-19 masih belum reda. Tunaikan solat di rumah saja. Jika anda tidak sihat, elakkan diri dari datang ke masjid. Ini adalah untuk kesejahteraan jemaah lain. Setiap masjid akan melaksanakan pendaftaran bagi pengesanan kontak dan pengambilan suhu badan. Jangan lupa pula membawa kad pengenalan anda atau telefon bimbit untuk mendaftar melalui Safe Entry. Pastikan anda membawa sejadah sendiri dan sentiasa memakai pelitup semasa berada di masjid, termasuk semasa menunaikan solat. Elak berkumpul apabila beratur di luar masjid. Dan jangan lupa amalkan jarak selamat. Ingat ya, elakkan bersalaman atau berpelukan. Dan jangan lupa amalkan salam mufti. Bersabar dan terus berusaha, itulah cara kita. Setiap langkah kebaikan akan menguatkan pencegahan. Jadikan masjid tempat yang bersih dan suci dari penularan. Inilah sumbangan kita dan tanggungjawab bersama. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh SG United. Berita diteruskan dengan laporan saham. Bursa Singapura ditutup rendah sedikit hari ini. Indeks ST merosot lebih 5 mata.
Lebih 500 syarikat kecil dan sederhana SME memanfaatkan wadah e-dagang untuk menembusi pasaran global dan serantau. Syarikat-syarikat berkenaan juga menyaksikan penjualan meningkat sekurang-kurangnya 10% setiap bulan di bawah usaha pemerintah untuk membantu perniagaan tempatan menebar sayap ke peringkat antarabangsa. Wadah e-dagang itu diluluskan pemerintah di bawah program Grow Digital. 5 daripada wadah itu bagi urus niaga antara perniagaan, sementara 6 lagi disasarkan kepada para pengguna. Semua wadah itu disenarai pendek kerana rangkaian yang kukuh, rekod cemerlang dan meliputi pasaran utama dengan pertumbuhan e-dagang yang baik seperti Hong Kong, China dan India. Wadah itu memadankan syarikat SME dengan klien berpotensi dan membolehkan pembayaran elektronik rentas sempadan serta logistik bagi penghantaran. Pemerintah akan menyokong SME yang layak dengan geran sehingga 90%. Para pemandu kenderaan tidak perlu membayar yuran ERP di semua gerbang untuk sekurang-kurangnya sebulan lagi sehingga 26 Julai nanti. Menurut semakan terkini LTA, keadaan trafik pada awal Jun kekal optimal. Menteri Pengangkutan Kobun Wan berkata, fasa 2 pembukaan semula ekonomi Singapura sejauh ini menunjukkan majoriti pekerja di kawasan perniagaan CBD masih bekerja dari rumah. Dan mereka yang perlu ke pejabat sedang mengamalkan waktu kerja berperingkat-peringkat. LTA bagaimanapun menjangkakan keadaan lalu lintas akan bertambah dalam minggu-minggu mendatang dan pihaknya akan terus memantau keadaan. Lebih 20,000 tempahan online dibuat untuk kemudahan sukan pada 3 hari pertama fasa 2. Tempahan itu dibuat bagi kolam renang, gimnasium dan gelanggang badminton Aktif SG. Bagi memastikan langkah jaga jarak selamat terus dilaksanakan dalam fasa 2 ini, Sport Singapore akan mewujudkan 900 pekerjaan sementara. Langkah ini juga diharap dapat membantu para karyawan sektor sukan yang mungkin terjejas teruk dengan pandemik COVID-19. Agensi itu juga sedang mempertimbangkan untuk lebih menyokong sektor sukan dengan meningkatkan penggunaan wadah digital. Ini dilakukan melalui geran dan platform online yang membantu para jurulatih mengiklankan kelas-kelas mereka. Saudara, dengan Bandar Tampines dan Pasir Ris kini berdiri megah dengan pusat beli belah dan flat-flat canggih, kebanyakan anak muda golongan milenial mungkin tidak dapat terbayangkan bahawa kawasan itu pernah menjadi kampung cukup ulu. Nostalgia kehidupan di Kampung Tampines itu kini boleh anda renungi semula menerusi pesta warisan yang diadakan julung-julung kalinya secara online. Wartawan Syawal Yusof bertemu seorang bekas penduduknya yang koleksi gambarnya menjadi khazanah berharga untuk mengenang semula kampung tersebut. Itulah yang naik. Bermain bola dengan orang kampung dan kemeriahan bergotong royong bersama jiran dan saudara mara adalah antara memori indah yang masih terpahat di fikiran Encik Samad Sulaiman, 76 tahun. Walaupun sudah berpindah ke rumah flat sejak 1987, jerih payah kehidupan di Kampung Tampines masih lagi segar dalam ingatannya. Walaupun hidup di flat ni serba senang, nak api petik aja lampu hidup. Nak air, buka aja dengan jari dapat air. Tapi di kampung nak ambil air kita kena cedok dulu dalam perigi. Isi dalam tin, pikul. Kadang saya lagi kecil, saya di depan, kakak saya di belakang. Dia pikul satu baldi air dulu, dia buat daripada tin minyak tanah yang 4 gallon ke apa tu. Isi separuh, kalau belum kuat isi separuh, buat balik isi dalam tempayan. Jaraknya adalah dalam 50 meter jauh dapat pergi sampai rumah. Gambaran-gambaran kehidupan Kampung Tampines mula Encik Samad abadikan dalam bentuk gambar pada usia 17 tahun setelah beliau dihadiahkan sebuah kamera. Sejak itulah, beliau mula mengambil gambar untuk majlis-majlis keramaian dan secara langsung atau tidak menyumbang kepada warisan Kampung Tampines buat generasi akan datang. Saudara, gambar-gambar yang diambil sendiri oleh Encik Samad Sulaiman mengandungi lebih daripada 60 tahun sejarah daripada Kampung Tampines, dan kini anda berpeluang meneroka sendiri sejarah Kampung Tampines dengan melungsuri ke lelaman Pesta Warisan. Catatan di lelaman Pesta Warisan ini adalah perspektif peribadi atau esei foto Encik Samad sendiri selaku anak nelayan generasi keempat yang tinggal di Kampung Dalam yang kini adalah Pasir Ris Drive 3 dan Drive 8. Tiap-tiap sejarah tu hargai dan nikmatilah. Tiap-tiap tempat seluruh Singapura ni
Semuanya ada sejarah. Laporan itu mengakhiri berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi esok. Salam hormat.